A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Taala, kita sambung pengajian ya kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, bimbingan mukmin. Kita sambung bab ya jilid kedua ataupun juzuk kedua mengenai latihan akhlak dan juga ya rawatan kepada hati. Tajuknya adalah keburukan lidah. Sambungan yang sebelum ni, keburukan ataupun diberi tajuk di dalam ya bahasa Arabnya sebagai afatu al-lisan, ya afat al-lisan. Apakah dia keburukan-keburukan ataupun bencana yang dibawa oleh lidah? Lidah dengan arti tutur kata ataupun bicara ataupun percakapan, itu maksud al-lisan, ataupun bahasa yang dia gunakan, perkataan, itu semua di dalam makna al-lisan. Yang pertama adalah perkataan yang tidak berguna. Apa makna yang tidak berguna? Maknanya tidak ada nilai, maknanya sia-sia. Itu makna di antara ya perkataan yang tidak berguna, dengan arti dia membazirkan tutur kata dia, bercakap benda-benda yang tidak boleh memberi manfaat kepada agama dia ataupun kepada dunia dia. Jadi orang Islam yang betul-betul nak jaga keislamannya, benda begitu dia tinggalkan. Sebagai tanda kesempurnaan Islam seseorang, ialah benda yang tak ada kena mengena dengan kebaikan, dengan manfaat dunia, lebih lagi akhirat, dia tinggalkan. Inilah maksud daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadis al-Imam At-Tirmidzi dan al-Imam Ibnu Majah. Di antara tanda kesempurnaan husn dengan makna keindahan, di antara tanda keindahan, kecantikan Islam seseorang ialah dia ni meninggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dengan dia. Mana perkara sia-sia, tidak boleh memberi manfaat. Mana Nabi SAW dah beri panduan umum, nak jaga Islam kamu, amal ibadat kamu supaya cantik, supaya bagus, benda tak berfaedah, tak ada kena mengena, kamu tak payah terlibat. Ia tidak boleh
membantu ya akhirat kamu ataupun membantu ya dunia kamu. Jadi di antara kebagusannya ialah seseorang mengawal lidahnya, percakapannya. Mana dia pilih lidah yang boleh memburu pahala. Memburu pahala. Dia berzikir, baca Quran ataupun bercakap benda yang boleh menghubungkan silaturahim, menghubungkan persaudaraan. Tanya khabar pun di antara benda yang boleh menghubungkan persaudaraan. Lama dah tak jumpa kawan tu, PKP, dulu mengetih sekali, mengopi sekali. Lama tak jumpa, dia pun WhatsApp, dia WhatsApp bagi salam, Assalamualaikum, apa khabar? Tu benda yang bermanfaat. Dia pun jawab, Waalaikumsalam, baik, kau apa khabar? Kan boleh mengeratkan. Itu di antara contoh benda-benda yang boleh menjana pahala. Boleh menjana pahala. Bukan sebaliknya, duk hentam, duk hina, duk fitnah dan yang seumpamanya. Itu di antara benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan seterusnya adalah berlebihan di dalam berkata-kata. Maknanya ucapan dia sudah, contohnya sudah memadai dengan satu perenggan, tapi dia goreng sampai satu muka surat. Yang goreng itu dia panggil fudul, dia panggil yang lebih tak ada guna, huraian yang tidak memberi manfaat, dia panggil fudul. Dia ada dua benda fudul ni. Dia panggil fudul dari segi kalam, fudulul kalam. Kemudian fudul yang kedua, fudul dari segi harta benda. Fudul dari segi kalam, kita kena pegang, jangan diluahkan. Fudul dari segi harta benda, kita kena beri. Fudul ni makna yang berlebihan, lebih kalam daripada ucapan tutur bicara. Yang lebih itu kita simpan, zip mulut, kita zip. Adapun lebih daripada harta benda, kita kena buka zip, kena bagi kepada orang. Beza tu kan. Jadi fudulul kalam kena jaga, jangan dibuka semua. Kita ni kalau, ya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ucapkan apa semua yang kita fikir, yang terbuku dalam hati kita, rasa payah, ya kita nak menjaga persaudaraan, nak jaga hubungan adik-beradik, nak jaga hubungan jiran tetangga, suami isteri, payah nak jaga. Kalau semua yang terbuku, yang ada dalam fikiran kita, kita luahkan semua, payah nak jaga. Sebab itulah itu dia panggil fudul. Yang tu kena pegang, simpan, sabar, keluar yang bagus-bagus, yang boleh mengeratkan silaturahim, persaudaraan, hubungan suami isteri, hubungan jiran tetangga, ya, hubungan rakan sekerja. Yang tu kena jaga. Yang lebih tu Nabi kata tahan dulu. Tu dia panggil fudulul kalam. Ini di antara keburukan yang dibawa oleh lidah. Berlebih di dalam kata-kata seumpama seseorang yang mungkin dapat menghuraikan sesuatu dengan ringkas. Dengan ringkas pun orang dah faham. Tetapi ditambahinya sehingga melebihi apa yang sepatutnya. Kata orang cerdik pandainya, orang cerdik ni, dia bagi contoh satu pun dia faham banyak. Bagi contoh satu dia faham banyak. Sementara yang tak cerdik ataupun bodoh lah, yang tak cerdik, dia beri contoh 1000, satu pun tak faham. Itu beza. Jadi dia kena tengok audien dia, siapa dia yang dia lawan bercakap. Khitab tu dia tengok, mukhatab, dia tengok mukhatab, yang dia bercakap tu dengan siapa. Maknanya bila dah dia tu di kalangan yang boleh faham, tak perlu ya kita panjang-panjangkan.
Jika sesuatu boleh difahami dengan satu kalimat, satu perkataan, maka yang kedua itu dianggap sebagai fudul. Sabda Nabi SAW kan ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam, tepat. Target itu kena pada sasarannya. Disebut sebagai di dalam beberapa sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, disifatkan kata-kata sabdaan mulia Nabi sebagai jawami'ul kalim. Jawami' al-kalim. Kalim tu kalam lah. Jawami'u al-kalim. Jawami' daripada jami', maknanya dia menghimpunkan semua makna-makna perkataan yang ada di dalam satu kalimat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita tengok di dalam kitab-kitab syarah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sahih al-Imam al-Bukhari, Muslim ke Jami' at-Tirmizi, apa semua tu sampailah kepada sunan yang sittah ataupun yang tis'ah dan sebagainya, banyak huraian dia. Banyak huraian dia. Di antaranya berpunca daripada satu perkataan sahaja yang keluar daripada mulut mulia junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawami'ul kalim, ya. Jadi seseorang kena jaga ucapan yang diucapkannya, sekalipun dengan berkata lebih itu tidak berdosa dan tidak ada bahayanya. Walaupun perkataan tersebut tak ada salah dari segi agamanya, tetapi dah lebih dah. Maknanya disuruh tahan begitu. Apatah lagi kalau yang lebih itu boleh membawa dosa. Lagilah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah An-Nisa, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, la khaira, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kata-kata mereka, illa, kecuali suruhan yang menyuruh amara bisadaqah, yang mengajak supaya kita ni menjadi pemurah, sedekah, atau berbuat ma'ruf, kebaikan, ataupun mendamaikan di antara manusia. Jadi kata-kata yang lain daripada itu adalah kata-kata yang lebih daripada yang sepatutnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Imam al-Baihaqi, tuba liman amsaka al-fadla min lisanih wa anfaqa al-fadla min malihi. Itu yang kita sebut tadilah. Berbahagialah tuba ni juga dengan arti beruntunglah. Beruntunglah. Liman amsaka, barang siapa yang menahan al-fadla, lebihan, fudu tadi, lebihan min lisanihi, daripada tutur bicaranya. Makna menahan, tidak diluahkan. Wa anfaqa, dan dia membelanjakan, meninfaq, dengan arti meninfaq fi sabilillah, al-fadla, yang lebih, min malihi, daripada harta benda dia. Itu dua fudu tadi, fudulul kalam wa fudulul mal. Fudu harta benda, ya. Jadi terbalik dua tu. Yang kalam tu kita simpan zip, sementara yang harta benda kita buka zip, ya, kita sedekahkan ataupun kita wakafkan. Dan seterusnya, nombor 3 adalah ucapan di dalam kebatilan. Bila sebut batil, apa lawan batil? Al-haq. Lawan batil, al-haq.
Maknanya batil ni benda dosa lah. Al-haq ini benda yang Allah suruh. Itu lawan kepada kebatilan. Ini di antara keburukan yang keburukan yang dilakukan oleh lidah yang dimurkai oleh Allah. Termasuk dalam kategori disebut di sini sebagai maksiat. Sebagai maksiat. Maksiat ni ialah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya seumpama kecabulan. Kecabulan ni bersifat perlakuan, menodai. Kalau menodai manusia tu, menodai maruah dia, menodai nama baik dia, fitnah dia dan sebagainya. Kalau menodai harta dia, curi harta dia. Jadi percakapan dalam batil ini dia duduk level tu. Dia duduk level itu. Begitu juga sama seperti duduk di tempat yang dihidangkan khamr, dihidangkan arak. Duduk dalam majlis arak umpamanya. Kan dosa tu. Dalam majlis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila bercakap benda batil, itu level duduk dia. Tengok duduk di masjid, duduk di surau, tapi bercakap benda batil. Sebenarnya dia ni duduk dalam majlis minum arak. Masjid tu bagus dah, surau tu sempurna dah, tempat ibadat, tapi dia bercakap benda yang batil, benda yang maksiat. Jadi dianya levelnya duduk seperti orang duduk minum arak. Kan teruk ya, dari segi begitu tu. Atau berada di tempat-tempat kefasikan. Tempat kefasikan ini tempat orang buat dosa lah. Dosa besar. Itu lebih kepada dosa besar. Dan juga dosa kecil yang dibuat secara berterusan. Dosa kecil yang dibuat secara berterusan juga boleh membawa kepada kefasikan. Al-mudawamah ala al-ma'siyah, ala al-dhanb, ala al-lamam, al-lamam ni dosa kecil. Dosa kecil ini yang kita dah sebut sebelum ni digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita buat banyak ibadat. Kita sembahyang tadi pun, kita puasa, kita berzikir, baca Quran, bersedekah, iktikaf, mana-mana ibadat lah, boleh digugurkan. Dosa kecil tadi boleh digugurkan oleh ibadat-ibadat tadi. Tetapi dosa besar kena bertaubat. Orang yang tidak bertaubat dari dosa besar, dia membawa gelaran fasiq. Gelaran apa? Fasiqun. Dia buat benda-benda yang boleh menyebabkan dia mendapat title al-fasiq. Buat dosa besar tak bertaubat. Dosa kecil dihapuskan dengan ibadat tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal ibadat, benda kebaikan, benda kebajikan boleh menghilangkan, yudhibna boleh menghilangkan dengan arti memadamkan, as-sayyiat dosa-dosa. Tapi dosa besar no, kena bertaubat ya. Dan kalau seseorang tersebut berkekalan di dalam dosa kecil, sama juga. Sama juga boleh menjerumuskannya ke dalam lembah kefasikan. Iaitulah orang-orang yang derhaka. Derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian manusia gemar duduk sambil membuang masa, tetapi kuranglah bahayanya asalkan tidak dicampuri dengan perbualan mengenai kehormatan orang lain. Mengenai kehormatan orang lain, kategori apa tu? Mengumpat. Mengumpat. Itu percakapan batin. Mana kita keindahan, kecantikan Islam kita ni,
Bukan sahaja tidak berbuah kosong, bukan sahaja tidak berbuah kosong, bahkan benda-benda yang selain daripada itu pun tinggal. Dia tu okey dah, mana tidak fitnah, ucapan dia pun banyak manfaat, dah okey dah. Tapi dia kena jaga ucapan, dipanggil sebagai bual kosong. Itu di antara yang boleh mencacatkan keindahan ya Islam dia. Apatah lagi kalau percakapan itu batil. Al-kalam al-batil. Yang tu dosa lah. Kalam batil. Tadilah ghibah tadi, mengumpat. Ghibah mengumpat. Dan benda-benda yang lain lah. Fitnah tu lagi lah. Fitnah tu itu di antara dalam kategori menodai kehormatan, menfitnah. Ghibah ni dia bercakap benda yang betul lah mengenai seseorang. Orang tu begini. Dia bercakap benda yang kawan tu buat. Dengan arti kalau orang tu dengar, dia tidak suka. Itu mengumpat. Ataupun dia bercakap benda yang tak betul mengenai seseorang, itu dalam kategori fitnah. Dua-dua tu dosa besar. Dan dua-dua tu dosa yang berkaitan dengan manusia. Bila berkaitan dengan manusia, payahlah kita. Bertaubat tu kena taubat dah. Dia tambah satu lagi syarat, kena pergi menghadap kawan tu. Lepas tu nak menghadap, bila kita nak menghadap dia, pasal kita ni egonya lebih. Syaitan pun duk cucuk dalam hati kita, kamu ni kan hebat. Ego ni, takabur ini, sifat iblis, sifat syaitan. Itu di antara yang menjadikan syaitan ini dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penduduk tempat-tempat yang mulia. Dihalau kerana apa? Kerana dia takabur lebih. Aba wastakbara, takabur ego. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu gambaran. Dia enggan apa? Enggan sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu dengan perintah Allah, Allah suruh. Sujud dengan perintah Allah, Allah suruh. Tapi dia tandak, dia ni lagi hebat. Dia ni dicipta daripada khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta aku dari api, kamu cipta dia Adam daripada tanah. Mana hebat? Hebat akulah. Api ini sifatnya panas. Kita atas dunia ni kalau tak ada panas, mati kita. Tubuh kita ni memang kena panas. Orang mati sejuk je tubuh dia. Kalau tak ada kepanasan, tak hidup ni elektrik ni. Kereta pun tak jalan, tak ada panas. Dengan ada bahan api, bahan bakar, kereta hidup, kapal terbang boleh hidup, mesin boleh jalan, kipas boleh jalan, aircon boleh jalan. Jadi syaitan pun, dia megah. Tengok, dengan ada akunya, semua jalan. Nampak? Manusia pun hidup. Cahaya pun ada, lampu pun ada, jam pun berjalan. Tenaga pun boleh simpan. Kepanasan itu. Jadi dia pun rasa hebat. Takkan nak sujud kepada tanah. Jadi Allah pun dah cerita dah. Aba wastakbara. Pasal apa? Takabur. Wa kana minal kafirin. Itu sebab dia. Jadi bila dosa dengan manusia ni, itu yang payahnya. Kita nak pergi bersimpuh di depan dia tu payah. Pasal syaitan duk cucuk dalam hati. Padahal benda tu dengan izin Allah, kita buang sikit takabur, bersimpuh di depan dia, minta maaf, insya-Allah ya boleh diberi kemaafan. Bila dimaaf oleh mangsa fitnah ataupun mangsa umpatan, Allah pun terimalah taubat dia. Itu syarat yang ditambah untuk penerimaan taubat bila dosa berkaitan dengan sesama makhluk. Itu yang payah tu. Kalau dosa tak solat, tak puasa, itu dia dengan Allah.
dia taubat nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, selesai. Itu dia dengan Allah. Maknanya kalau yang memerlukan qada, kena qada lah. Mana taubat pun kena. Kemudian kalau dosa besar yang dibuat itu memerlukan qada sesuatu ibadat, dia kena qada lah. Puasa, dia baru zaman dulu dia tak puasa, padahal dah balik dah, akhir balik dah. Mula-mula datang KL dulu, umur 20-an. Masa tu duk tengah hebat lah. Duk tengah gangster, duk tengah apa, gedebel. Memang tak puasa lah. Bila dah banyak orang mengajar di seorang masjid, dah umur 40-an, 50-an, dengar orang mengajar, baru pandai puasa, pandai solat. Masa dia tak puasa dulu tu, dia kena taubat. Kemudian tambah satu lagi, kena qada. Baru betul. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, solat pun kena qada juga. Solat pun kena qada juga. Maknanya dia agak-agak lah, berapa tahun dia tak solat, berapa tahun dia tak puasa, dia kena qada. Tu. Kemudian dia kena kira apa pula kalau puasa? Kena kira fidyah pula. Pasal dah lebih menjangkau berapa Ramadan dah. Kena kira. Tu baru betul taubat berkaitan dengan puasa. Kena kira fidyah pula, berapa tahun? 10 tahun. Kali ambil lah. Tu maknanya betul-betul taubat, dia kena duduk, kena kira. Berapa fidyah? Tak mahal fidyah pun. Yang mahalnya mungkin pasal kena ganda. Yang tu jadi mahal. Satu hari RM2 saja fidyah puasa. Dia harga satu cupak. Ya, satu cupak makanan ruji. Kita beras lah. Kalau gandum lah. Satu cupak untuk fidyah. Fitrah satu gantang. Satu gantang berapa cupak? Berapa cupak? 4 cupak. Budak-budak tak tahu mungkin. Pasal semua sekarang ni kilogram. Kilogram, gram apa semua tu. Kita generasi dulu mungkin faham lah. Cupak, gantang, kaki, apa lagi tu, satu pikul. Lagi generasi lama dulu, lagilah kita tak faham. Jarak pun diukur dengan apa tu, sepenanak nasi. Lagilah tak faham. Jauh mana tu sepenanak nasi, sepurnama. Sepurnama kita faham lah. Ya. Itu mana masa dia. Tapi yang pentingnya kena kira. Fidyah, kemudian kena qada lagi, baru betul taubat dia. Solat pun sama juga. Solat pun sama juga. Dan inilah yang dipegang dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Mana kena qada yang dia tak solat dulu. Kena buat jadual. Kena buat jadual. Ya, nak qada 10 tahun tak solat, nak qada dalam satu hari, memang tak boleh lah. Kena ada jadual. Maghrib buat 2 kali ke ataupun 3. Isyak buat 2 kali ataupun 3. Mudah-mudahan kalau kita meninggal sebelum habis qada, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sudah ada kesungguhan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi khataya yaumal qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil. Sebesar-besar kesalahan seseorang pada hari kiamat ialah banyak bercakap benda-benda yang batil, terjerumus di dalam ucapan yang batil. Maknanya ucapan yang membawa kepada dosa. Sebahagian daripada makna akhlak yang kita baca sebelum ni, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa ataupun khuluqa. Di akhirat yang duduk paling hampir bersamaku, kata Nabi, paling hampir bersamaku ialah di kalangan kamu ni yang paling cantik, yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak di antara yang diukur kebagusan akhlak, lisan, tutur bicara. Tu paling banyak diukur dengan lisan, tutur bicara. Juga sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat
An-Nisa ayat 140. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu ni duduk bersama mereka, bersama golongan yang batil, duduk berbuat bersama dengan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka ni alih tajuk kepada tajuk yang lain. Kalau mereka masih duk bercakap tajuk batil tu, tajuk sia-sia tu, kamu minta dirilah. Kalau mereka dah ubah tajuk, bolehlah duduk bersama dengan mereka. Innakum idzam mithluhum, jika kamu masih berdegil nak layak mereka, kamu ni jadi seperti mereka lah. Jadi seperti golongan yang buat benda-benda yang batil. Maknanya kita nak berbual, ya, nak mengetih, nak mengopi apa pun, pilihlah ucapan yang boleh memberi manfaat, merapatkan silaturahim ke, yang ada info lah, ucapan yang ada info, bukan kosong. Kalau bergurau pun bergurau yang ada info, yang ada maklumat, sama ada maklumat apa jenis lah, asalkan maklumat yang ada manfaat. Bukan semua maklumat ada manfaat. Maklumat berkenaan dengan mengumpat fitnah tu maklumat juga, tapi tak ada manfaat. Ini yang memberi ada info, fakta, begitu, walaupun bergurau senda dan seumpamanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Seorang lelaki, dia ni bercakap dengan perkataan yang termasuk di dalam perkara-perkara yang ridai oleh Allah, yang Allah suka. Ma yadhunnu an tablugha bihi ma balaghat, dan dia tidak mengira, dia pun tak ingat dah, dia tak fikir apa yang dia ucap itu adalah besar, adalah hebat. Pasal ucapan ringkas begitu saja. Ucapan yang dia pandang mungkin tak ada apalah, begitu je. Kemudian fayaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah, sedangkan Allah di akhirat menulis ucapan yang 1-2 tadi, kalimat yang 1-2 tadi, di dalam kategori mendapat ridha Allah. Dia pun sikit je, dia tak ingat dah. Tengok, itulah bila ditimbang di akhirat yang boleh memberatkan mizan. Yang dia bercakap 2, 5, 3, 4 jam, berbanding dengan satu kalimat tadi, tengok timbang lebih yang ni lagi. Tengok. Sebab itulah kita ni kena bercakap benda-benda yang baik, walaupun satu kalimat. Satu kalimat. Ini di antara rahsianya Nabi sebut, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat yang kamu tahu. Mungkin satu ayat yang kamu sampai itu boleh memberatkan mizan kamu di akhirat. Benda baik ni jangan simpan, sebarkan. Itu maksudnya. Kemudian wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Lelaki yang lain, orang lain, dia bercakap dengan perkataan termasuk dalam kategori Allah murka, dan dia pun tak fikir ma yadhunnu an tablugha bihi ma balaghat. Dia pun fikir benda tersebut ala gurau senda saja, tak ada apa-apalah. Tengok-tengok fayaktubullahu alaihi biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Dengan kalimat tadi Allah tulis di dalam kategori murka Allah di negeri akhirat. Dapat dosa. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia ni dihumbang oleh Allah ke dalam neraka. Dengan kalimat tadi. Satu kalimah itu mungkin boleh menyebabkan apa? Suami isteri bercerai, jiran tetangga bergaduh, adik beradik putus saudara. Dia tulis satu perkataan saja dalam WhatsApp. Dia tengok, alah, bergurau senda, tengok orang dah bercerai-berai dah. Tengok, di akhirat dihumbang dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni kena tapis. Di mulut kita kena ada filter lah. Walaupun kita ni hafal banyak perkataan di dalam kamus dewan ke, kamus apa ke, jangan diluahkan semua.
Wakab itu jangan diluahkan semua, kena ada filter. Filter itu yang boleh membaguskan keislaman kita. Bukan keluar buka paip semua keluar. Bukan tu cara dia. Kena ada filter. Yang keluar tu yang bagus-bagus saja. Kita minum pun seronok. Kalau buka semua keluar, semualah masuk dalam perut kita. Ya. Dan seterusnya adalah bencana yang keempat, berbantah-bantah. Berbantah-bantah di dalam perkara-perkara yang tidak boleh memberi manfaat. Kalau boleh memberi manfaat pun, lepas tu menyebabkan bermasam muka. Padahal benda tu mungkin benda termasuk di dalam dipanggil khilaf fiqhi. Khilaf fiqhi. Khilaf fiqhi ni perselisihan dari segi ulama fiqh. Nak ikut yang ni pun boleh, nak ikut yang ni boleh. Tapi dia bergaduh nak pilih yang mana tu sampai bertikam lidah, sampai putus persaudaraan. Dosa besar dah. Padahal benda tu khilaf fiqhi. Nak ikut Syafi'i ke, nak ikut Maliki ke, Hambali ke, Hanafi ke, bergaduh tak pasal-pasal. Itu di antara benda-benda yang boleh membawa kepada bencana yang lebih besar. Bencana lebih besar. Jadi benda-benda khilaf fiqhi ini kita kena berlapang dada. Jadi nampak kita nak azan bukan bunyi azan. Ya. Jadi kita tangguh dulu, kita berhenti dekat tu. Dekat berbantah-bantah dan bertikam lidah. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.